Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Februari 2022 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Sekarang adalah masa untuk PAS mengajar parti dan orang politik yang bongkak selepas dibantu parti itu, kata Ahmad Fazli Syari. Ketua Pemuda Perikatan Nasional itu berkata demikian semasa berucap di pelancaran Jentera Pemuda PN di Batu Pahat pada Sabtu lalu. PAS dengan penuh keikhlasannya berkempen di Tanjung Piai membantu calon Barisan Nasional pada masa itu. Kita minta penyokong dan ahli-ahli PAS undi Barisan Nasional. Ada orang boleh ceramah di hadapan penyokongnya, dia kata PAS tak ikhlas berkawan dengan kita. Sebab pada masa tu ada parti dapat 500 majoriti. Saya tak nak sebut nama siapa yang sebut ni. Tapi inikah nilai sebuah persahabatan? Inikah cara kamu menilai sebuah nilai persahabatan? Tuan-tuan, maka sampai masanya kita kena ajar orang-orang yang bongkak. Tidak semua, tuan-tuan. Saya bukan nak generalize semua sekali macam tu, tidak. Tetapi di Johor, tempat berkumpul beberapa orang yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tajam, yang sangat melukakan hati kita. Untuk rekod PRK Tanjung Piai diadakan pada 16 November 2019 ketika PH memerintah dan PAS baru saja memeterai piagam kerjasama dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Sementara itu, Ketua Pemuda PAS itu juga dengan yakin meramalkan bahawa Pakatan Harapan tidak akan memenangi PRN Johor, justru gabungan yang pernah menjadi kerajaan di Johor itu tidak perlu dihentam. Susulan kenyataan Ahmad Fadli, seorang pemimpin UMNO, menasihatkan Ketua Pemuda PAS itu supaya lebih berhati-hati dalam membuat kenyataan. Ahli MKT UMNO Arman Azhar Abu Anifah turut menggesa Ahmad Fadli supaya mencontohi Nik Abdul Aziz yang disifatkan lebih matang dalam berpolitik. Kepada Ketua Pemuda PAS agar berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan dan bertutur apabila mengeluarkan kenyataan. Jangan berhujah mengikutkan sentimen emosional dan sebagainya. Kalau nak belajar cara berpolitik, Ketua Pergerakan Pemuda PAS di bawah Nik Abdul yang tidak pernah mengeluarkan kenyataan yang menghina, mencerca, tetapi mencari pendekatan untuk bermusakarah, untuk mencari jalan penyelesaian. Arman turut mengingatkan agar pemimpin PAS dan Bersatu serta parti pembangkang supaya berhati-hati semasa mengeluarkan kenyataan. Terdahulu Ahmad Fadli mempersoalkan sikap UMNO dan BN yang mempersoalkan persahabatan PAS ketika parti itu bersungguh-sungguh membantu gabungan itu termasuk di PRK Tanjung Piai pada 2019. Dalam pada itu, Arman berkata UMNO dan BN tidak gentar untuk berdepan dengan sesiapa saja di lapangan politik di Johor. Baik, berita yang seterusnya. Pengarah Pilihan Raya PAS Muhammad Sanusi Mat Noor menjelaskan kenyataan yang dibuatnya di Batu Pahat pada 12 Februari lalu hanya terhad kepada suasana PRN Johor. Justru kata Sanusi, apa yang dikatakannya itu tidak ada kaitan dengan Kerajaan Kedah. Memetik laporan Harakah Daily, Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah berkata dia wajar mempertahankan partinya dan memberi alasan kepada pengundi kenapa perlu memilih PAS dan PN pada PRN Johor. Pada 12 Februari lalu, Sanusi berkata kestabilan politik hanya boleh dicapai jika kemarahan UMNO dan BN untuk kembali menjadi kerajaan dan memerintah disekat. Daripada hari pertama dialih kerajaan 17 Mei 2020 sampai ke hari ini, kerajaan Kedah adalah kerajaan paling stabil di Malaysia. Formulanya ialah, saya sedaklah bila saya main di Johor ni. Oh, kena kerusi UMNO sikit baru tak aman. Kalau banyak kacau, tuan-tuan tengok di Melaka. Banyak kan kerusi dia, lah dia dah kawan dia sendiri. Tumbang Melaka. Kerusi dia sini pun banyak juga. Banyak kan? Banyaklah daripada Bersatu. Tumbang kerajaan ni, dia sendiri yang tumbangkan buat PRN. Susulan kenyataan itu, Timbalan Ketua UMNO Johor Nur Jazlan Muhammad mencabar Sanusi membubarkan DUN
bagi memberi laluan kepada PRN untuk membuktikan kestabilan kerajaan Kedah di bawah pimpinan PAS. Untuk rekod, Kedah adalah antara negeri yang disebut-sebut menjadi tumpuan UMNO dan BN untuk diadakan PRN selepas Johor, namun dinafikan oleh pemimpin UMNO dan PAS. Najib Razak memaklumkan dia telah diperkenankan menghadap Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan isterinya Cik Puan Khalida Bustamam semalam. Ia sebagai sebahagian daripada lawatan bekas Perdana Menteri itu ke Johor menjelang pilihan raya negeri. Menulis di Facebook, Najib berkata, dalam pertemuan itu mereka menyentuh mengenai pembangunan secara menyeluruh yang amat diperlukan bagi Johor dan Malaysia. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Pekan itu berkata, Johor juga mempunyai potensi besar, malah menjadi pemangkin dan pintu masuk kepada kemajuan ekonomi negara. Dalam catatan berasingan, Najib berkongsi gambar-gambarnya mengadakan lawatan di sekitar Johor Bahru. Katanya Johor mempunyai kawasan perindustrian yang luas yang boleh dimajukan lagi dengan pengurusan modal insan dan industri perkhidmatan yang baik. Najib berkata perkara itu yang ditawarkan dan sedang diusahakan Barisan Nasional bagi mengembalikan Johor ke tahap tinggi selepas ketinggalan sejak 2018. Semalam Tunku Ismail dalam ciapannya di Twitter menunjukkan sektor pembuatan di negeri itu menjunam selepas 2018, iaitu selepas Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran kerajaan pusat dan negeri. Selepas diberi bayangan UMNO akan berdepan laluan sukar daripada Bersatu di Johor, Muhammad Puat Zarkashi memberikan reaksinya hari ini. Menyatakan hal itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO berkenaan berkata sebenarnya mereka tidak pernah takut kepada Bersatu. Dalam satu tulisannya, Muhammad Puat berkata, UMNO sebenarnya tahu apa yang sedang berlaku kepada Bersatu di Johor. Misalnya dia mendakwa UMNO mengetahui berapa jumlah cawangan Bersatu serta ahli parti terbabit yang hanya boleh dibilang dengan jari. Dia kemudian secara sinis berkata, parti itu bagaimanapun takut dengan individu seperti Hamzah Zainuddin yang disifatkannya suka mempengaruhi orang lain melompat parti serta pakar tikam belakang. Katanya tidak mustahil Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bakal menjadi mangsa Setiausaha Agung Bersatu itu yang seterusnya. Pada 11 Februari lalu, Perikatan Nasional menyatakan keyakinan mereka untuk menang besar dalam PRN Johor sama seperti yang dicapai dalam PRN Sabah 2 tahun lalu. Hamzah yang juga pengarah PRN PN Johor berkata, berdasarkan pemerhatiannya, Bersatu mendapat sambutan luar biasa daripada orang ramai sekaligus memberikan bayangan bahawa UMNO patut takut dengan sambutan yang diterima Bersatu itu. Ketua Hakim Syari'i Muhammad Naim Motar memfahamkan penghakiman ingkar dalam saman fitnah 30 juta ringgit terhadap bekas ahli MT UMNO Lokman Nur Adam. Ini kerana Lokman gagal memfahamkan pembelaannya selepas Mahkamah Tinggi melanjutkan tempoh akhir sehingga Jumaat lepas. Peguam Naim dari firma Guaman Ekberdin & Co memfailkan permohonan itu secara dalam talian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur malam tadi. Naim yang juga Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menyaman ahli UMNO itu kerana dakwaan memfitnahnya melakukan gangguan seksual terhadap beberapa wanita termasuk seorang datin. Naim mendakwa Lokman mengeluarkan kenyataan bersifat menghina terhadapnya di Facebook dan YouTube, antara lain membayangkan beliau seorang oportunis rohani serta mencemarkan imej baik Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut salinan permohonan penghakiman ingkar yang disediakan kepada media pagi ini, plaintif berhujah bahawa tiada pembelaan disampaikan oleh defendant dalam tindakan ini. Ketua Hakim itu antara lain menuntut Lokman membayar sejumlah 30 juta ringgit pampasan, iaitu 10 juta ringgit setiap satu bagi ganti rugi teladan, ganti rugi teruk dan ganti rugi punitif. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.